Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afafi wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqqi sayyidina waladi adnan wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan ke atas kita kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah, serta Allah Subhanahu wa taala kurniakan atas kita kurniaan nikmat, kesihatan, waktu dan kesempatan untuk kita bersama sekali lagi pada pagi yang mulia ini di dalam bulan Ramadan untuk bersama-sama mengulang kaji dan juga bermuzakarah serba sedikit daripada kitab-kitab karangan para ulama. Mudah-mudahan dengan mengambil sebahagian daripada perkataan-perkataan para ulama ini dapat menambahkan lagi kebajikan kita, dapat menambah lagi pahala kita di dalam bulan yang mulia ini, serta menambah kefahaman kepada kita untuk memperbaiki amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung terlebih dahulu kitab yang pertama, iaitu kitab adab perempuan. Masih lagi pada membicarakan tentang adab pakaian. Ini adab berpakaian. Baik. Sampai pada perbicaraan yang kedua. Pada mereka yang memiliki kitab boleh membuka pada muka surat 79 nombor yang kedua. Ada pada yang tidak memiliki kitab boleh melihat di ruangan komen tu. Nanti kita akan masukkan nota-nota berkaitan dengan kuliah yang kita sedang lalui ini, insya-Allah. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-25, adab pakaian. Yang kedua, pada masa ini tiadalah yang terlebih dicita-cita oleh perempuan lain daripada masalah pakaian yang elok, kerana ia hendak bermegah-megah dengan bersamaan sekaliannya. Pada masa ini, pada masa zaman sekarang inilah, ni kalau kita lihat
pada penulisan ini, yakni pada waktu penulisan pengarang kitab ni boleh lebih kurang 30 hingga 40 tahun sebelum ini. Dia kata pada masa ini, pada masa itulah, pada masa ini tiadalah yang terlebih dicita-cita oleh perempuan lain, yakni perempuan yang lain daripada mereka yang berusaha untuk menjaga had kesopanan dan kesempurnaan adab berpakaian. Mana perempuan lain, yakni perempuan yang lain daripada segala perempuan yang berusaha menjaga had kesopanan dan kesempurnaan adab. Jadi pada masa ini tiadalah yang terlebih dicita-cita oleh perempuan lain. Apa yang terlebih dicita-cita? Daripada masalah pakaian yang elok. Kerana ia perempuan yang lain itu hendak bermegah-megah dengan bersamaan sekaliannya. Jadi pada zaman ini kebanyakan daripada perempuan mereka berpakaian dengan pakaian yang elok-elok. Ini pakaian yang cantik-cantik. Tujuannya untuk apa? Untuk bermegah-megah, untuk menunjuk-nunjuk, untuk menzahirkan kehebatan, dengan bersamaan sekalian daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Seperti keadaan khadam-khadam hendak menyamai dengan pakaian tuannya. Dia buat perumpamaan seperti seorang khadam, ini seorang pembantu lah. Seorang khadam hendak menyamai dengan pakaian tuannya. Pembantu nak pakai sama dengan pakaian tuannya. Nak berjenama seperti jenama yang dipakai oleh tuannya. Nak comel seperti comelnya pakaian yang dipakai oleh tuannya. Nak elok seperti eloknya pakaian tuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk nampak samalah pada pakaian. Tapi sedangkan pada nisbah keadaan dan kedudukan itu merupakan perbezaan yang sangat jauh. Ini maksudnya ni, tujuan untuk bermegah-megah walaupun mereka tidak berkemampuan untuk memiliki pakaian tersebut. Seperti manalah yang dikatakan oleh budak-budak muda kita sekarang ni, biar papa asal bergaya. Biar tak ada duit pun, biar nampak biar dalam poket kosong pun, tapi yang penting gaya tu kena ada. Pakaian mesti nak nampak hebat. Pakaian mesti nak berjenama, daripada kasutnya, seluarnya, bajunya, sampailah kepada keseluruhannya. Walaupun kita kata keadaan tu makannya tak cukup kadang. Ada sebahagiannya tu pula kalau kita lihat, kebanyakannya daripada kalangan pelajar-pelajar lah. Daripada kalangan pelajar-pelajar yang masih lagi menerima bantuan daripada ibu bapa, dan sebahagiannya yang belajar menerima bantuan daripada beasiswa dan sebagainya. Mereka terkadang sanggup menggunakan duit yang sepatutnya digunakan untuk perbelanjaan harian, seumpama membeli makan, keperluan alat tulis, untuk belajar dan sebagainya. Mereka belanjakan untuk menyempurnakan keinginan mereka, membeli pakaian-pakaiannya yang hebat. Ini yang berlaku di zaman kita lah ni. Zaman sekarang ni orang lebih banyak nak bergaya dan bermegah tanpa melihat kedudukan dirinya. Contohnya dia kata seperti khadam-khadam hendak menyamai dengan tuannya, dan juga orang-orang miskin. Dan juga orang-orang miskin sangatlah banyak kehendaknya. Begitu juga keadaan sebahagian daripada orang-orang yang miskin, orang yang susah lah, tetapi kehendaknya banyak. Kehendak dan keinginan dirinya tu banyak, melebihi daripada keperluan. Sepatutnya kita sebagai orang yang susah, orang yang hidup bersederhana, jangan kita mendahulukan kehendak berbanding daripada keperluan. Sepatutnya kita kena sentiasa menggunakan apa yang kita miliki daripada kelebihan-kelebihan rezeki kita ini untuk menyempurnakan keperluan kehidupan, bukan kehendak. Kerana kalau kita nak menyempurnakan kehendak kita, sampai bila pun tak cukup. Kerana kehendak ni sentiasa nak lebih. Terkadang sampai lupa keadaan diri kita. Kehendak tu seperti orang yang memiliki segala-galanya. Jadi kita perlu tahu kedudukan diri kita. Sebab itulah hidup perlu ada sifat qanaah, yakni sentiasa merasa cukup dengan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
dan kita kena ada sentiasa sifat bersyukur dengan apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan dia kata, dan juga orang-orang miskin sangatlah banyak kehendaknya. Kerana apa? Kerana membeli segala pakaian yang molek-molek dan megah-megah oleh sebab hendak menyamai dengan orang-orang lain. Tu kehendak dia tu. Apa dia? Nak juga beli pakaian-pakaian yang mahal-mahal. Nak juga beli pakaian-pakaian yang cantik-cantik, sedangkan diri tak berkemampuan, sedangkan diri tu masih lagi dalam keadaan kelaparan, sedangkan anak-anak tu masih lagi tak cukup tak cukup keperluan kehidupannya, tapi masih lagi nak masih lagi nak membeli pakaian-pakaian yang indah, pakaian-pakaian yang molek, tujuan untuk bermegah-megah. Ini kebanyakannya yang perlu kita ingatkan adalah kepada generasi muda ni. Generasi muda, mereka yang belum berumah tangga, yang masih duduk di pusat-pusat pengajian, mereka yang baru lepas daripada kehidupan bersekolah, ataupun mereka yang masih bersekolah, yang mana mereka tidak melihat susah payahnya keluarga mereka itu. Ini terutama orang perempuan ni. Apabila mereka dah bersekolah, mereka dah naik kepada menengah, kemudian mereka naik kepada peringkat yang lebih tinggi lagi. Bila mereka dah bergaul dengan rakan-rakan, dia lihat kawannya ni, orang yang berada, pakaiannya macam ni, bagnya macam ni, alat solidnya macam ni, dia pun tak lihat keadaan keluarganya di rumah. Ayahnya bangun pagi, bersusah payah, pergi motong getah dan sebagainya, masuk ke kebun untuk menampung dirinya untuk belajar. Tapi bila dia mempunyai kehendak nak sama dengan rakan-rakannya, nak nampak hebat, nak nampak lebih, maka mereka pun peras. Mereka memeras ibu bapa mereka di rumah tu dengan berbagai-bagai alasan lah, dan berbagai-bagai tipuan. Tujuannya untuk mendapatkan duit, agar dengan duit tu boleh mereka belanja untuk memenuhi kehendak mereka yang menyalahi akan tuntutan syarak. Ni sepatutnya kita kena tahu keadaan. Bersederhanalah dalam pakaian. Jangan tujuan kita membeli dan kita memakai satu-satu pakaian tu bertujuan untuk bermegah dan menyamai dengan orang lain. Okey. Maka janganlah kamu, hei perempuan, meniru orang yang kurang akal ini. Jadi nasihat daripada pengarang kitab ni, janganlah sebagai orang perempuan ni kita nak meniru kehidupan orang yang kurang akal ini. Siapa orang yang kurang akal? Iaitu orang yang senantiasa nak memenuhi kehendaknya, memakai pakaian yang elok, pakaian yang megah-megah supaya nampak sama dengan orang lain. Ini termasuk orang yang tidak berakal ataupun orang yang kurang akalnya. Kerana itu kita hidup biar bersederhana. Biarlah orang nak kata kita pakai pakaian yang murah ke, kita pakai pakaian yang tak berjenama ke, kita pakai pakaian yang lama ke, tu biarlah. Tetapi yang penting apa yang kita pakai ni merupakan libasut taqwa, pakaian takwa, yang mana pakaian itu menutup segala aurat kita, pakaian itu menutup keaiban kita, pakaian itu tak menunjuk kemegahan yang ada pada diri kita, pakaian itu bukan tujuan untuk bermegah-megah dan menunjuk kepada orang lain. Maka memadai. Ini lebih baik daripada kita memakai pakaian yang indah-indah, pakaian yang elok-elok, kemudian tidak memenuhi tidak menutupi akan aurat-aurat kita. Maka pakaian yang seumpama itu, walaupun nilaiannya mahal, harganya tinggi, tidak ada maknanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita hina di pandangan manusia, asalkan kita mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita cari pandangan manusia dengan mengenepikan redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah golongan ini dinamakan sebagai golongan kurang akal. Kenapa kurang akal? Mereka mencari redha manusia berbanding daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita kena ingat baik-baik. Ini kita nak menjelang hari raya ni. Lagilah masing-masing berusaha nak menunjukkan pakaian-pakaian yang indah, yang terkadang sampai melebihi daripada kemampuan diri kita sendiri. Terutama orang perempuan lah. Walaupun kalau kita lihat bila menjelang hari raya ni, ada sebahagian daripada pakaian yang kita beli ataupun kita tempah tu tak pakai lagi tahun lepas. Masih nak tempah lagi dan nak beli lagi pada tahun ni. Dan ada sebahagiannya yang baru dipakai sekali dua je untuk tahun lepas, tak pakai lagi.
Tahun ni tak mau pakai dah, nak cari yang lain. Ini kan satu pembaziran dan satu apa kita kata kelakuan yang kita zahirkan hanya semata-mata nak memenuhi kehendak diri kita. Okey, itu kena beringat. Jadi di antara adab berpakaian ini adalah kita dituntut supaya senantiasa bersederhana dalam pemakaian. Jangan kita berusaha sungguh nak menunjukkan kelebihan-kelebihan pakaian yang kita ada. Kerana kalau kita menunjuk-nunjuk ni, nanti bagaimana pula keadaan sebahagian daripada orang yang tak mampu seumpama kita. Orang yang tak mampu berpakaian seperti kita. Kita alhamdulillah tidur pakaian siangnya lain, pakaian malamnya lain, pakaian tidurnya lain. Ada sebahagian daripada kita yang mereka gunakan pakaian itulah untuk bekerja, pakaian itulah untuk kehidupan di rumah, dan pakaian itu jugalah yang menutup tubuh mereka ketika mereka tidur. Kenapa? Kerana tak berkemampuan. Jadi bila kita nak memakai satu pakaian dengan nilai-nilai yang mahal, maka perhatikanlah juga keadaan orang yang lain. Bagaimana kamu boleh merasa megah dengan pakaian yang mahal, sedangkan ada lagi sebahagian daripada saudara kamu yang tidak berpakaian? Bagaimana kamu boleh merasa selesa dengan kain yang mahal, kain yang elok, sedangkan ada sebahagian daripada saudara kamu itu tidak selesa tanpa pakaian? Ini kamu kena fikirlah. Jadi jangan kita nak semata-mata nampak lebih, nampak hebat, nak menunjuk, sehingga kita lupa keadaan saudara-saudara kita yang lain. Wa iyazubillah kelakuan ni. Okey, baik. Yang ketiga, bahawa ada bagi seorang perempuan dan kesempurnaannya itu boleh diketahui pada mengaturkan pakaiannya. Jadi kalau kita nak kenal dan kita nak tahu tentang keelokan dan kesempurnaan adab seseorang, terutama perempuan, lihatlah pada pakaiannya. Lihatlah pada pakaiannya. Ini di antara petua para ulama. Kalau sebelum ni dia bagi tahu bahawa makan tu, duduk di meja hidangan itu bersama dengan orang juga menjadi salah satu daripada kaedah kita nak mengetahui tentang adab seseorang. Begitu juga dengan pakaian. Dengan melihat kepada pakaian, dengan melihat kepada cara pemakaian, kita boleh tahu orang ni adabnya baik ataupun tidak. Kita boleh tahu akhlaknya baik ataupun tidak. Semata-mata dengan melihat kepada pakaian. Itu kebiasaannya dan kebanyakannya. Walaupun ada sebahagiannya tidak membetulilah. Kerana ada juga sebahagian daripada kita di zaman kita ni, terutama perempuan, dan juga lelaki pun ada juga. Tapi ini kita kata satu sudut yang kecil. Dalam keadaan berpakaian. Kebanyakannya dengan pakaian kita boleh tahu tentang akhlak seseorang. Kerana ada sebahagian yang kecil ni mereka berpakaian dengan pakaian yang elok, terkadang berjubahnya, terkadang dengan tudungnya, terkadang dengan niqabnya, terkadang dengan berpurdahnya, tutup habis. Tetapi mereka menzahirkan kecantikan mereka, mereka menzahirkan keelokan mereka dengan menunjuk-nunjukkan gambar mereka di media-media sosial dan sebagainya. Ini sebahagian kecil. Jangan kita pukul ratalah. Ini sebahagian kecil yang mungkin mereka berpakaian dengan tujuan bukan untuk menyempurnakan syariat, tapi semata-mata kerana tujuan yang lain. Kerana orang yang memang berpakaian seumpama tu, yang menutup sekalian tubuh mereka sampai kepada muka mereka tutup dengan niat untuk menjunjung sunnah, yakni mengikut sunnah ummahatul mukminin, maka secara tak langsung mereka akan menjaga akhlak mereka. Kerana apa? Kerana tak layak bagi seorang perempuan yang menutup keseluruhan tubuhnya dengan pakaian menutup aurat, tetapi akhlaknya itu tidak membetuli dengan pakaian yang dia pakai. Ini termasuk dalam perkara yang tak sepatutnya berlaku. Okey? Tapi kebanyakannya dengan melihat kepada pakaian, kita boleh mengenal akan kesempurnaan, keelokan dan adab seseorang. Sebab itulah kalau kita nak lihat, apabila ibu bapa nak milih calon menantu, dia lihat bagaimana keadaan perempuan ni, pakaiannya ketika datang ke rumah. Kalau mari datang dengan pakai baju ketat, tak pakai tudung ataupun pakai baju kurung, pakai kebaya dan sebagainya, boleh nilai, mana pakai gini.
Kenapa? Ini menyalahi daripada pakaian-pakaian yang menzahirkan keelokan dan akhlak yang baik diri seseorang. Jadi kita tak boleh nak katalah jangan nilai pada pakaiannya, nilailah hati dia. Hati tu barang dalam. Hati tu barang dalam, kita tak boleh nak tahu. Adapun luar ni, zahir yang kita nampak ni lah ukuran pandangan dan penilaian seseorang. Orang melihat kepada zahir. Bila zahirnya dah tak menutup aurat, mana dalam tu kita tak nak fikir lagi dah, mana lihat pada zahir. Tetapi apabila zahirnya menutup aurat, orang akan kata benda baik dah, sebab apa tutup aurat dah. Adapun hatinya ke, keinginannya ke, niatnya tu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal pandangan kita pada apa yang kita lihat. Bila pakaiannya elok, maka kita pun simpulkan eloklah akhlaknya ni, sempurnalah akhlaknya. Melainkan dia menzahirkan perbuatan-perbuatan yang tak elok dengan pakaian tersebut, baru kita katakan bukan salah pada pakaian, tapi salah pada kelakuan. Jadi pengarang kitab kita ni bagi tahu bahawa adab bagi seorang perempuan dan kesempurnaannya itu boleh diketahui pada mengatur pakaiannya. Sebab itulah orang perempuan bila mereka berpakaian dengan pakaian menutup aurat, mereka perlu tahu. Mereka perlu tahu bahawa pakaian itu sendiri sebenarnya pakaian yang menunjukkan tentang ciri-ciri akhlak perempuan yang baik. Jadi janganlah bila mereka berpakaian seumpama itu, mereka seolah-olah mencabut kehormatan, kemuliaan diri mereka itu dengan melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sebab itulah nanti tercemarnya pakaian yang elok ni kerana kelakuan sebahagian daripada orang yang tidak tahu menjaga pakaian tersebut. Ini bukan hanya pada orang perempuan, orang lelaki pun gitu juga. Ada sebahagiannya yang berkopiah, yang berserban, yang berjubah, tetapi kerana mereka tak jaga kelakuan mereka, maka jadi pandangan yang buruk. Kerana seorang punya kelakuan, jadi rosak binasa keseluruhan orang yang memakai pakaian tersebut. Sehingga orang kata, apa guna pakai macam ni? Tak payah nak tunjuk-tunjuk pakai makan akhlak pemburuk. Itu dia atas orang tu, bukan salah pada pakaian. Sebab tu bila kita nak menghukum seseorang, kita jangan menghukum secara keseluruhan. Mana kita menghukum atas diri seseorang. Yang kita benci kelakuannya, bukan kerana pakaian sunnahnya, bukan kerana pakaian yang menutup auratnya, bukan pakaian yang menepati syaratnya, tetapi kelakuannya. Adapun pada bab dia menutup aurat tu, dia dapat dah, selamat dah. Cuma pada bab akhlak yang buruk, tu tak selamat. Yang tu bahagian lain, tu kena didikkan yang lain. Tetapi menutup aurat tu selamat. Jika nak dibandingkan dengan orang yang tak menutup aurat, maka dia tak selamat bahagian tu. Tak selamat bahagian tak menutup aurat. Adapun kalau dia bertutur dengan baik, tu bahagian lain pula, tentang akhlak bertutur dengan baik. Jadi setiap bahagian tu ada tempat yang kita boleh jatuhkan hukum secara individu, dan terkadang ada keadaan kita boleh menghukum secara keseluruhan. Kerana itu berhati-hati dalam meletakkan hukuman. Okey. Baik. Jadi kebanyakan daripada perempuan yang sempurna akhlaknya dinilai pada pakaiannya. Bahawa adab bagi seorang perempuan dan kesempurnaannya itu boleh diketahui pada mengatur pakaiannya dan melayakkan dengan dirinya. Yang ini pakaian yang bersesuaian dengan dirinya dan juga keadaan dirinya serta kedudukan dirinya. Siapa diri dia, dia tahu nisbah mana nak berpakaian. Nisbah mana nak berpakaian. Maka iaitu memilih segala pakaian yang terlebih munasabah dengan keadaannya, yakni keadaan seorang perempuan, dan memilih akan yang teguhnya, yakni yang eloknya, serta menghimpunkan olehnya akan syarat-syarat kelayakan bagi dirinya. Inilah dikatakan pakaian yang sempurna. Yang pertama, yang munasabah. Jadi pakaian yang paling munasabah adalah pakaian yang membetuli dengan tuntutan syarak. Pakaian yang membetuli akan tuntutan syarak. Itulah yang paling munasabah. Yang paling munasabah, yang paling menepati, yang paling sempurna, yang paling elok adalah pakaian yang menepati dengan tuntutan syarak. Tidak ada melainkan tambahan yang lain. Bila dah menepati akan tuntutan syarak, kalau kita ada kelebihan rezeki, kita nak cari keselesaan sedikit, kita beli yang kainnya lebih elok. Kemudian dia kata yang lebih teguh, yakni yang lebih baik lah, yang lebih tahan lama, supaya taklah kita ni pakaian tu cepat rosak dan sebagainya. Itu tak jadi masalah. Kalau memang tujuan kita beli satu pakaian yang mahal, tujuannya kerana apa? Supaya pakaian tu tahan lebih lama.
supaya pakaian tu kita boleh buat pekerjaan-pekerjaan yang kasar dan sebagainya. Mana untuk tujuan tu, maka tak apalah beli pakaian yang mahal. Tapi kalau memang beli pakaian yang mahal semata-mata hanya untuk bermegah, untuk menunjuk-nunjuk, yang ni tak boleh. Kita tak boleh. Okey, serta menghimpunkan oleh perempuan itu akan syarat-syarat kelayakan baginya ketika berpakaian, maka dia kena melihat keadaan dirinya. Apa yang layak untuknya, apa yang bersesuaian untuk diri dia. Kalau dia termasuk dalam kanak-kanak yang kecil, maka pakaian yang sesuai untuk kanak-kanak kecil itulah yang dipakaikan untuknya. Kalau dia dah mula meningkat dewasa sedikit, maka pakaian yang sesuai untuk wanita dewasa itulah untuk pakaiannya. Kalau dia dah menuju kepada peringkat yang telah berusia lebih lagi, maka dia kena sesuaikan mana pakaian yang sepatutnya dia pakai ketika itu. Walaupun kita kata pakaian tu menutup aurat, kita umur 50 tahun umpama contoh, pakaian yang sepatutnya ketika itu adalah pakaian yang lebih menutup kemegahan, pakaian yang lebih menutup perhiasan, dan pakaian yang lebih menutup kesempurnaan diri kita. Jangan kita umur 50 pakai macam budak umur 15 tahun. Dengan warnanya, dengan labuci-labucinya lagi, dengan hiasan-hiasannya. Itu pakaian yang tak sesuai lah. Yang tak sesuai dengan kelayakan diri. Tak sesuai dengan kelayakan diri. Maka kita kena cari pakaian yang bersesuaian dengan peringkat umur kita. Itu satu hal. Yang kedua, pakaian yang bersesuaian dengan keadaan diri kita, dengan kemampuan diri kita. Kalau kita sekadar yang kita mampu untuk beli pakaian yang harganya sekian-sekian, inilah kemudian kita boleh gunakan lebihan daripada belanja untuk memenuhi keperluan yang lebih utama. Jadi kita kena tahu mana satu pakaian yang memenuhi keperluan dan mana satu pakaian yang menuntut kehendak. Kebanyakan daripada kita beli pakaian ni kerana kehendak, bukan kerana keperluan. Kerana pakaian yang untuk memenuhi keperluan ni memada dah kalau kita lihat dia menutup aurat, tidak dilihat perhiasan-perhiasan yang indah, dapat menyempurnakan, menutup segala aib kita. Itu kira pakaian yang sempurna. Walaupun harganya tak seberapa, tapi kalau menyempurna, inilah pakaian yang kita perlukan. Adapun kalau kehendak ni tak memada. Walaupun nak menutup aurat tu betul dah, kemudian mesti nak kena ada hiasan sikit, mesti nak kena ada ada nampak lain daripada orang sikit, mesti nak kena ada ni, mesti nak kena ada ni. Sebab tu jadi mahal. Itu maksudnya berpakaian kerana kehendak, bukan lagi kerana keperluan. Baik. Adapun orang yang membanyakkan perhiasan pakaiannya, pada pakaian tu banyak perhiasannya. Apa di antara perhiasan orang perempuan pada pakaiannya? Warna. Tu yang pertama. Warna. Kemudian coraknya. Takat warna saja tak apa. Kemudian ada corak pula. Corak ni berbagai-bagai lagi. Kemudian apa lagi? Dia panggil apa tu? Labuci tak? Labucinya lagi. Tu di antara bentuk perhiasan. Dia memperbanyakkan perhiasan pada pakaian. Tak cukup labuci, manik pula. Tak cukup manik, batu pula. Itu macam-macam lah. Contoh tudung. Kalau dulu tudung plain je, tengok tudung zaman sekarang. Yang namanya itik tu apa? Dak. Tengok. Harga tudung sampai RM10,000. Kemudian dia letak pada tudung tu permata lah, macam-macam lah. Sampai harga tu ada juga tak? Mana mahal. Terlalu mahal. Ni dia kata orang yang membanyakkan perhiasan pada pakaian. Ni dah bukan kerana keperluan lah ni. Ini dah termasuk kehendak dan keinginan diri dah ni. Ni dah termasuk dalam tuntutan nafsu dah kat situ. Tujuan tu nak masuk kepada bermegah-megah dah ni. Adapun orang yang membanyakkan perhiasan pakaiannya dan membagai-bagaikan potongannya. Sepatutnya pakaian ni dia labur je. Labur je. Satu, kita kata kalau pakai tu macam jubah lah. Maupun kita panggil abaya. Tu. Mana jubah labur gitu je. Daripada atas sampai ke bawah. Tu pakaian. Mana labur gitu. Ada setengah daripada orang dia membagai-bagaikan pakaian. Dia ada namanya kurung kedah. Kemudian ada namanya kebaya. Kemudian ada macam-macam lah. Kemudian ada, itu yang kita kata yang nampak tradisional. Lepas tu masuk yang moden sikit, ada mula potong sikit dia punya belah lutut dia. Dah nampak pakai skirt kau orang panggil. Lepas tu nampak bentuk blouse lah. Kemudian macam-macam lah. Dia dah apa kita kata dah memperbagai-bagaikan potongan pakaian tu. Kita boleh lihat ni, nak masuk hari raya ni macam-macam fashion baju ada.
Macam-macam bentuk potongan, macam-macam pattern ada baju orang buat. Asalnya dulu kalau kita lihat pakaian orang tua-tua kita ni mudah je. Dia tak susah sangatlah pakaian yang mereka pakai tu. Jadi zaman sekarang ni nak nampak lain sikit, maka dia rekalah macam-macam. Kemudian bukan setakat potong-potong, dia tambah lagi, naik gini. Waktu kat tangan ni ada pusing-pusing lagi. Allah. Tu. Ni ada pun orang yang membanyakkan perhiasan pakaiannya dan membagai-bagaikan potongan. Membagai-bagaikan potongan maksudnya memperbagai-bagaikan pattern dan fashion. Pattern, tu fashion lebih kurang lah tu. Mana memperbanyakkan fashionnya. Serta memilih segala warna yang gilang gemilang. Tu warna yang gilang gemilang. Bukan sekadar warna, waktu gilang gemilang, terang menderang. Warna yang memang kalau orang tengok tu Allah, mana memang tarik pandangan mata orang. Warna yang memang betul gilang gemilang lah, terang benderang. Warna yang bukan warna sembarangan. Kalau kuning tu, kuning biasa tak nak, dia nak kuning fluorescent dia panggil. Kuning yang memang panggil tu apa kuning? Tu mana kuning memang terang. Kata kalau biru yang tu. Kalau merah yang bukan sekadar merah biasa dak, memang merah terang tu. Maknanya memang warna yang memang kita kata menarik pandangan orang. Okey, dan kain-kain yang megah itu, yakni kain-kain yang mahal. Kain-kain yang mahal. Maka terhinalah ia di sisi orang yang berakal. Orang yang memilih pakaian, yang membanyakkan pakaian dengan memperbanyakkan hiasan dan memperbagai-bagaikan potongan, serta memilih daripada warna-warna yang gemilang dan kain-kain yang megah-megah ni, terhinalah ia di sisi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Iaitu orang yang memakai pakaian sekadar untuk memenuhi tuntutan syarak semata-mata. Dia pakai tu pakaian yang memang syarak kata inilah yang terbaik. Mana orang yang memang pakai pakaian tu memang nak menjaga kesopanan diri dia, nak menjaga auratnya, nak menjaga aibnya, nak menjaga maruah dan harga diri dia. Dan dibilangkan oleh mereka itu akan dia sehabis-habis bodoh. Orang kata bodoh lah, berhabis duit ni. Walaupun kita kata termasuk dalam mengumpat, tak eloklah kata gitu, tapi kebanyakan tu gitulah. Terkadang kita sama-sama kita pun, kita biasa je tengok kawan kita mari datang dengan pakaian. Allah, ada juga orang pakai gini, ada juga fashion gini. Tu nama orang nak mempertikaikan lah ni. Orang nak mengata sesuatu yang tak elok kepada dia lah. Salahnya siapa? Salah kita lah. Sebab tu kita tengok pakaian orang-orang zaman sekarang kan. Bukan kata perempuan saja, lelaki ni. 2-3 hari yang lepas kita ada tengok di Facebook lah. Mana ada orang buat baju kurung millennium untuk raya tahun ni. Tu dia buat ni besar ni. Bapak boleh masuk anak dalam ni. Lengannya besar, waktu pendek nampak pusat. Astaghfirullahaladzim. Tu kalau ada orang pakai juga, saya tak tahulah. Kan pakaian dah pelik-pelik tak. Jubah lelaki pun dah macam jubah perempuan sekarang ni. Dah bentuk blouse dah. Ketat di pinggang, besar di bawah. Ketat dada nak tunjuk sado dia. Nak tunjuk sado, waktu besar di bawah. Dia jubah ni. Ada orang lelaki jangan pakai, terutama yang perut boncik. Huduh nampak orang pakai gini. Jangan pakai. Ini nampak sangat kita membuka aib kita. Lelaki ataupun perempuan, syarat berpakaian jangan sampai menampakkan bentuk tubuh. Jangan sampai melekap di tubuh sampai orang boleh tengok tu. Nampak perut dia ataupun dan sebagainya. Itu tak boleh dah. Sama ada lelaki ataupun perempuan dah. Okey, baik. Itu nasihat daripada ulama kita lah ni. Dan yang keempat, dia kata janganlah ia perempuan ni membuat pakaian dengan beberapa fashion yang baharu. Janganlah ia membuat pakaian dengan beberapa fashion yang baharu. Yang ni fashion-fashion yang moden lah ni. Kebanyakan fashion yang ada ni, mana yang dipanggil fashion yang up to date. Tak nak sama dengan orang. Tahun ni nanti adalah pula reka, tahun depan lain, waktu reka lagi tahun depan lain. Mana nak sama. Tukar kepada fashion-fashion yang lain. Jadi kata janganlah, kerana kebanyakan fashion yang baharu ni semakin lama dia makin menedah, semakin terbuka aurat kita tu. Atau fashion yang mengada-ngada. Mana fashion mengada-ngada ni? Mana fashion yang kalau kita pakai tu memang nampak kata Allah, ngada sungguh pakaian dia. Memang kita tengok dia pakai tu nampak ngada dah.
Nampak tak molek dah? Nampak gedik orang kata bila pakai pakaian tu. Kerana pakaian itu bukannya sahaja tiada molek dengan dia. Kerana pakaian yang dibuat dengan mengikut beberapa fashion-fashion yang baru ataupun fashion yang mengada-ngada, pakaian itu bukan sahaja tiada molek dengan dia, tetapi ia menawan akan kehormatan dirinya kerana membanyakkan keberatan. Kerana sebenarnya pakaian yang seumpama tu dia bukan semakin menzahirkan cantik kita. Dia bukan semakin menonjolkan keelokan kita. Sebenarnya dok. Dia semakin menampakkan buruknya diri tu. Okey. Kerana membanyakkan keberatan. Mana banyak perkara yang memberatkan atas orang yang berpakaian seumpama tu. Dan mendatangkan kepapaan, serta mendatangkan kemiskinan dan kesusahan. Kenapa mendatangkan kepapaan dan kemiskinan? Oleh sebab banyak membelanjakan harta yang mendatangkan kepicikan, yakni kesempitan. Apa tidaknya kalau kita nak buat pakaian dengan mengikut fashion baru, sudah tentu harganya mahal. Kemudian sudah tentu kita berhajat kepada kain. Kain pula mesti kena kain yang mahal kalau nak membetuli dengan fashion yang baru. Kemudian kalau fashion tu pula yang lain daripada orang lain, lagilah tukang jahit tu minta berbagai-bagai lagi dia punya kadar dan kos jahitan pada pakaian. Maka tu boleh menyebabkan apa-apa. Satu helai baju sampai 300-400 ringgit. Pakainya untuk hari raya saja, sehari dua betul tak pakai. Kan rugi. Kan rugi. Maknanya membelanjakan terlalu banyak pada pakaian ni satu perkara yang sia-sia. Yang sia-sia. Istimewa pula terkeluar ia daripada perhinggaan adab dan kesopanan anak baik-baik. Istimewa terlebih pula orang perempuan, yakni kanak-kanak perempuan ataupun perempuan dewasa ataupun perempuan lah, yang membuat pakaian dengan beberapa fashion yang baru serta mengada-ngada ni, dia terkeluar daripada perhimpunan adab dan kesopanan anak yang baik. Sebab tu kita sebagai ibu bapa berperanan menentukan pakaian yang elok dan bersesuaian untuk anak kita pakai, supaya orang tengok tu, orang pun pandang dah, comel pakaian, elok tutupnya, molek dia tengok dia pakai baju ni. Di mana dengan pakaian tu orang boleh tahu dah keelokan akhlak kita. Ada setengah je ni lihat pakaiannya, orang kata Allah warna ni, tahulah mentang-mentang lah mak bapak kaya, tapi takkanlah pakai macam tu. Hari raya baju dah macam baju Atromen orang kata. Nak pelik daripada orang kan, nak gaya dan sebagainya. Tu janganlah fashion yang mengarut sangat. Kenapa mesti kita menjadi orang yang lain daripada orang lain, sehingga menimbulkan cerita-cerita yang tak baik daripada orang. Nanti kita akan kata, biar ke dia mengumpat kita. Tapi kita kena tahu sebab apa pula orang mengumpat kita. Kenapa orang mengata kita, sedangkan punca umpatan tu daripada diri kita sendiri. Kita yang membuka fitnah kepada umpatan orang. Kita sendiri yang kita kata ni, buat satu kelakuan ataupun perbuatan yang membuka kepada celaan dan hinaan orang lain. Sebab tu kita kena perhatikan betul-betul. Perhatikan betul-betul. Jadi semua pakaian ini maknanya pakaian yang tidak sesuai untuk dipakai di luar rumah kita lah. Maksudnya bila kita keluar. Adapun dalam rumah ketika bersama dengan suami nak ikutlah, nak suruh pakai apa pun, itu tak jadi satu kesalahan. Tapi bila keluar daripada rumah, maka pakaian seumpama ni jangan dipakai, jangan digunakan. Baik. Dan yang seterusnya adalah pakaian yang mengada-ngada itu tiada molek. Adalah pakaian yang mengada-ngada itu tiada molek. Pada siapa ni? Pada perempuan Ifranji. Ifranji ni maksudnya pada orang Eropah yang berakal sekalipun. Adalah pakaian yang mengada-ngada itu tiada molek sebenarnya pada pandangan perempuan-perempuan Eropah yang berakal sekalipun. Maksudnya apa? Tiada juga dia suka yang pakai macam tu. Orang-orang Eropah ni, orang putih. Sebab kita ni orang Malaysia ni, orang tanah Melayu ni, orang perempuan kita lah kebanyakannya bila nak berpakaian, contoh kita adalah melihat kepada dinu lah. Terutama pakaian-pakaian yang moden lah, perempuan-perempuan moden kan.
Dengan pakai seluarnya, pakai bajunya, pakai skirtnya dan sebagainya. Contohnya mereka ambil daripada siapa? Daripada barat, perempuan-perempuan Eropah. Tetapi sebenarnya kalau ikut daripada perkataan ulama kita ni, pengarang kitab, dia kata orang perempuan Eropah yang berakal pun sebenarnya tak suka pakaian yang semacam ni. Iaitu pakaian yang memang mengada-ngada lah, pelik-pelik ni. Yang memang kita kata tak menggambarkan tentang pakaian yang sempurna ni. Sebenarnya orang belah nu pun dia tak berapa nak. Tapi kita je yang nak over sangat, nak pakai pakaian macam tu. Jadi satu kehinaan lah atas kita kalau kita pakai pakaian yang seumpama tu. Pakailah yang biasa-biasa saja. Kerana bila orang perempuan ni keluar daripada rumah, memang salah satu daripada perkara yang perlu dia jaga adalah daripada menarik perhatian lelaki. Itulah yang paling utama dia kena jaga. Kalau dia boleh jaga benda tu, maka selamatlah dia. Sepanjang jalan tu, sepanjang dia keluar daripada rumah sampai dia balik rumah tu, dia termasuk orang yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia keluar daripada rumah dengan pakaiannya, dengan hiasannya, dengan wangiannya, dengan gayanya menarik perhatian lelaki, selama itulah dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang perempuan bila keluar daripada rumah, dituntut supaya kita ni berpakaian dengan pakaian yang tidak menjolok mata dan tidak menarik perhatian pandangan orang lain. Jadi jangan kita marah siapa suruh dia tengok. Jangan cakap macam tu. Dah kita yang bagi tengok. Kita yang sengaja untuk orang tengok. Kerana bukan semua orang boleh menjaga pandangan mata dia. Dah kita sendiri yang menarik perhatian orang dengan pakaian kita, maka orang pun nak tengok lah. Sebab tu kita lihat kebanyakan daripada perempuan-perempuan yang elok pemakaiannya, yang memakai dengan pakaian menutup aurat dengan sempurna, dengan menjaga akan warna pakaiannya, kurang hiasannya, orang tak berapa pandang sangat. Mana pandang tu akan melintas sajalah. Tapi cuba dia pakai tu lain daripada yang lain sehingga menzahirkan keadaan perempuannya itu nampak mengada-ngadanya, lenggok dan sebagainya. Orang pasti akan pandang dua kali. Ada setengahnya tu akan tatap tanpa berpaling kepada tempat yang lain. Ini tujuan berpakaian tu kita kena perbetulkan. Okey? Baik. Dan yang keenam, tiada layak bagi perempuan-perempuan memakai pakaian yang tiada berpatutan dengan taraf atau pangkatnya sama sekali. Sebab itulah dia kata bila nak berpakaian, biar bersesuaian dengan keadaan, kedudukan dan kemampuan kita. Kerana apa? Kerana iaitu menjadikan keberatan dan mendatangkan ejek-ejekkan orang dengan sebabnya. Bila kita berpakaian dengan pakaian yang tak bersesuaian dengan kedudukan kita, sama ada tak sesuai dengan umur kita ataupun tak sesuai dengan keadaan kehidupan kita, maka ia membuka ruang kepada orang untuk menghina dan mengejek kita. Seperti mana yang telah kita nyatakan tadilah. Sebab tu kita kena tahu keadaan diri kita dan kita kena tahu apa yang sepatutnya dan sesuai untuk kita pakai. Okey. Dua lagi sebelum kita habis. Dan yang ketujuh, hendaklah mengetahui oleh perempuan adalah perempuan yang mulia itu. Ni kena ambil poin ni baik-baik. Hendaklah mengetahui oleh sekalian perempuan adalah perempuan yang mulia itu ialah orang yang mengetahui akan pertengahan pakaiannya, yakni pakaian yang lebih kurang sahaja. Orang perempuan yang mulia adalah mereka yang memakai pakaian yang bersederhana tetapi cukup menutup perkara yang dituntut oleh syarak. Sederhana saja pakaiannya. Sederhana saja pakaiannya. Ini perempuan yang mulia. Kemudian perempuan yang mulia itu mengetahui akan perhiasan yang menjadi sebab bagi kejatuhan mutu pakaian dan juga mutu dirinya itu. Jadi dia tahu perhiasan mana yang sepatutnya dipakai dan perhiasan mana yang tak sepatutnya dia gunakan. Maknanya perhiasan ni bukanlah dilarang secara mutlak. Mana boleh ada perhiasan tetapi tidaklah sampai sehingga orang boleh menjadi tarikan dan perhatian. Begitu dengan warna. Kalau perempuan nak pakai pakaian berwarna, para ulama menyatakan warna yang tidak terlalu terang. Merah, dia ada merah yang semakin menerang dan merah yang semakin gelap. Kuning pun begitu juga, ada kuning yang semakin terang, ada kuning yang semakin turun warnanya. Biru pun sama, biru yang semakin tinggi warnanya dan biru yang semakin rendah warnanya. Jadi kita orang perempuan selayaknya apa? Pilih yang rendah warnanya. Warna yang ke arah gelap. Warna yang ke arah gelap. Okey, tu. Dan perempuan yang mulia itu ialah
mengetahui sebab yang menunjukkan kurang akal dan adab. Jadi perempuan yang mulia adalah mereka tahu apa-apa perkara yang menunjukkan kepada kurangnya akal dan adab seorang perempuan. Ni kalau tak tahu maka dia tak akan mulia. Jadi perempuan yang tahu sebab-sebab yang boleh menzahirkan akan kekurangannya akal dan adab, dia akan menjagalah. Tak boleh buat ni. Kenapa? Ini di antara adab-adab molek. Tak boleh pakai macam ni. Kenapa? Ini pakaian orang kurang akal ni, pakaian orang kurang cerdik ni, pakai macam ni. Jadi dia boleh menahan diri lah. Jadi bila dia tak tahu, maka tu yang keluar dengan pakai seluar ketat, keluar pakai baju pendek tapi pakai tudung ni sebab kurang akal lah ni. Kalau sempurna akal, dia tak pakai macam ni. Dia tahu. Orang yang sempurna akal, dia tahu aurat dia bukan rambut tu saja. Ni leher dia aurat, lengannya aurat, kemudian kakinya tu pun termasuk dengan aurat. Jadi dia tahulah. Tapi kalau dia tak termasuk golongan yang mulia, yang golongan yang tak tahu sebab yang boleh menunjukkan kurang akal dan adab, maka dia ikut pergi gitulah. Sembrono je orang panggil. Ikut suka dia. Yang penting dia rasa seronok, dia rasa selesa, dia rasa hebat, dia rasa cantik. Itulah dia pakai bawa keluar. Sebab tu sebagai ibu bapa, terutamanya bagi anak perempuan, sebelum mereka keluar daripada rumah, pastikan betul-betul pakaian mereka itu pakaian yang menutup aurat dan menepati akan tuntutan syarak. Jangan pernah sekali-kali sebagai ibu bapa kita melepaskan anak kita keluar daripada rumah dalam keadaan pakaiannya tidak menutup keseluruhan daripada auratnya. Walaupun katanya sebelah rumah sekalipun. Jangan bagi. Ni kena jaga baik-baik. Okey, bab pakaian ni penting sangat. Tu. Yang ke-8, yang terakhir, sebelum masuk pada membicarakan bab pakaian yang lain pula, setengah daripada kesopanan dan kesempurnaan adab perempuan itu, sebahagian daripada tanda-tanda kesopanan dan kesempurnaan adab perempuan itu, bahawa tiada ia membiasakan dirinya meminta pakaikan kepada orang lain, tetapi hendaklah ia memakai dengan sendirinya, dan jikalau ia ada berkhadam sekalipun. Anak perempuan bila mereka sudah sampai kepada usia yang mampu untuk berusaha sendiri memakai pakaian, jangan biarkan dia dipakaikan oleh orang lain. Ini kena jaga baik-baik. Sebab tu anak perempuan sedari kecil jangan diberikan kepada orang-orang lain. Maksud diberi ni mana? Dibebaskan saja. Nak masuk tandas, pergi ikutlah pak saudara tu. Pergi ikutlah awak ni, ikut ni. Jangan. Jangan bagi. Terutama di zaman sekarang ni. Apatah lagi kita nak bagi dia tukar pakaian. Bila tukar pakaian, mana buka habis lah. Sedangkan dia tu bukan sebahagian daripada ahli keluarga. Hatta ahli keluarga pun tak boleh kadang nak bagi, walaupun pak saudara sendiri. Tu kena jaga baik-baik. Dah, mana ibu bapa kena bertanggungjawab lah. Kena pastikan. Kemudian kita sebagai ibu bapa kena ajarkan anak perempuan lah terutama. Orang lelaki pun kena ajar juga, tapi yang paling penting perempuan. Bila dia sampai pada satu tahap yang dia dah ada rasa malu, kena ajar. Mana tempat yang boleh yang boleh untuk seumpama contoh untuk bersama, ataupun mana tempat yang tak boleh orang sentuh, mana tempat orang tak boleh pegang, mana tempat yang tak molek. Nanti kita kena khabar ke dia, kena bagi tahu betul-betul, supaya dia tahu nak jaga ni. Sebab budak-budak dia tak tahu benda-benda gini. Kalau kita tak bagi tahu, dia keluar bermain, bercampur dengan dan sebagainya. Lagilah di zaman kita sekarang ni, Allah, macam-macam. Yang budak-budak macam mengerti benda-benda, serba benda tahu dah zaman sekarang ni. Jadi kita kena jaga betul-betul. Sebab tu budak perempuan penjagaannya sangat rumit dan sangat susah. Sedari kecil lagi kita kena jaga semua tu. Bila daripada kecil kita jaga sifat malunya, maka akan berkekalan lah dia malu sampai kosong. Kalau daripada kecil kita jaga, jangan buka pakaian depan orang, jangan bagi orang buka pakaian kamu, jangan kamu buat gini depan orang, maka dia akan malu sampai ke dewasa lah. Dia akan tahu benda tu. Tapi kalau daripada kecil kita tak jaga, maka sampai ke besar pun dia tak rasa malu lah. Kenapa? Daripada kecil buka pakaian depan orang. Daripada kecil pun orang bukakan pakaian dan sebagainya, maka sampai besar pun orang buka pakaian dia. Tu kena jaga baik-baik. Dia kata jikalau ada ia berkhadam sekalipun, walaupun pembantu sekalipun, tak bagi. Mereka pembantu yang perempuan. Mereka pembantu yang perempuan. Sebab tu kena jaga baik-baik. Aib dan malunya anak tu kena jaga daripada kecil.
Kalau daripada kecil kita tak jaga aib dan malu dia, kita tak jaga kehormatan diri dia, sebab daripada kecil kita dedahkan kepada orang, kita tunjuk kepada orang dan sebagainya. Ini satu benda yang tak sepatutnya lah. Jadi dia tak rasa bahawa dia masa daripada kecil tu seolah-olah, kalau kita nak ambil satu istilah mana, daripada kecil anak tu sudah dicabul dah tanpa sedar. Kenapa kita biarkan macam tu? Sebab itulah adanya larangan bila kita menziarah kepada orang-orang yang susah, dalam keadaan mereka yang tidak berpakaian dan sebagainya. Kita tahu dah dia ada anak perempuan tak cukup pakaian dan sebagainya, ada anak lelaki cuma pakai pamper dan sebagainya. Jangan diambil gambarnya, kerana itu kita membuka aib. Memang dia susah, kita tahu dia susah, tapi itu bukan cara yang betul. Kenapa? Itu masih lagi membuka aib je. Maruah dan harga dirinya ada di situ. Dia akan membesar dalam keadaan malu. Orang yang susah ni, mereka walaupun mereka susah, walaupun mereka payah, walaupun mereka kesepitan, mereka ada sifat malu. Tapi oleh kerana dah kesusahan tu menimpa diri mereka, nak tak nak pun hilangkan malu lah, sebab nak dapatkan bantuan. Jadi kita jangan ambil kesempatan. Faham? Mungkin ada sebahagian yang tidak disengajakan ataupun tidak tahu. Tapi sebenarnya inilah hakikat kita nak menjaga aib saudara kita. Sebab tu kita kena ingat, menjaga aib saudara kita itu terlebih utama daripada menjaga perutnya yang lapar. Tu kena jaga baik-baik. Okay? Kita nak jaga dia daripada miskin, tapi dalam masa yang sama kita membuka keaibannya. Tu tak boleh. Nak membantu orang tak ada masalah, insya-Allah, alhamdulillah, tu digalakkan. Tapi dalam masa yang sama kita jagalah aib diri dia, terutama yang terbuka aurat dan sebagainya. Okey. Jadi kembali ke sini, mana setengah ataupun sebahagian daripada kesopanan dan kesempurnaan adab perempuan itu, mana dia tak biasakan dirinya itu membuka pakaian di hadapan orang. Dan dia tak minta tolong orang lain untuk pakaikan dia. Jadi ibu bapa ni kena usahalah. Inilah sebab itulah kita lihat kalau hantar anak di rumah pengasuh dan sebagainya. Di antara perkara yang banyak berlaku, kita lihat kes-kes yang tak sepatutnya berlaku atas anak-anak. Dan nak buat macam mana? Dari ibu bapa sibuk bekerja dan sebagainya, nak tak nak pun mengharapkan kepada pengasuh. Sebab tu nak cari pengasuh, carilah pengasuh yang memang ada didikan agama, orang yang memang sempurna akhlaknya baik. Itulah yang kita boleh pilih. Kalau sekadar nak mencari tempat yang murah, ataupun nak cari tempat yang kita kata nampak lebih sikit, kita melihat kepada keadaan orang yang menjaga, ni bahaya atas anak kita sendiri tu. Dan ni kita jaga baik-baiklah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah ini sedikit daripada adab pakaian. Nanti kita dah ada sambung lagi, sebab pakaian tak habis lagi. Okey. Dan mungkin ada sedikit sesi nanti kita akan beritahu tentang adab-adab memakai dan melepaskan baju. Dalam kitab ni tidak ada. Nanti insya-Allah kuliah yang lagi akan datang, saya akan beritahukan lebih terperinci tentang adab memakai dan melepaskan baju. Wallahu a'lam. Kita sambung lepas ni satu kitab lagi, kitab yang kedua, berkaitan hukum hakam hukum hakam puasa, insya-Allah, kitab yang kedua.